Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Syahira Alia dari UNICEF. Saya ingin menubuh Cik Rozana. Saya Puan Rozana. Uh, Saya adalah pentadbir tadika. Tentang kerohanian dan moral dalam pendidikan awal kanak-kanak. Okey, soalan pertama saya, apakah definisi kerohanian dan moral dalam PKK? Okey. PKK? Pendidikan awal kanak-kanak. Oh, okey. Alright. Sorry. Kalau nak ikutkan kerohanian kita more daripada segi keagamaan lah, moral kepada adab. Right. So rohani kita tu kalau macam tadika ni kita lebih kepada Islam, Islamik. Jadi diniyah ni memang penting, kita akan ajar semua anak-anak murid daripada umur 4 tahun sampai 6 tahun tentang diniyah, tentang Islam, termasuk mengenal, mentauhidkan Allah dan Rasulullah sebagai dia punya messenger lah. Okay. Sorry sebab when we refer to Allah is one. When we refer to Rasulullah, we will say Rasulullah is a messenger. So di sini kita dah campur sikit bahasa Melayu, bahasa Inggeris. So more on kerohanian tu more on spiritual lah, keagamaan. So dia berkaitan dengan aspek materialistik, non-material, berdua-dualah benda, kebendaan mawujud dengan yang wujud dengan tak wujud and then dia juga berkenaan dengan jiwa kita, nilai-nilai murni budak-budak, and then yakin tentang Islam tu penting. Kepentingan kerohanian dan moral dalam PKK. Kalau tak kata tak penting, banyak subjek akan mengajar tentang katakan matematik, dia dah ajar tak pasal rohani, moral? Tak ada kan? Dia akan ajar more on value, right? And then kalau science, dia akan ajar tentang kehebatan Allah, tapi dia tak terapkan tentang jiwa tu. Rohani, moral ni more tu jiwa, right? Macam mana kita punya hubungan kita dengan our creator dan hubungan kita sama manusia, right? Tapi untuk menjadikan all these subject diintegrasikan, kita penting ni ada this orang kata Islamic value ni. Kita dalam little kalif kita panggil I square factor. I 2 kali Islamic integration into all these subjects. Okay. Here when we talk about spiritual on dalam subjek kita cakap pasal ada kewujudan Allah tu dalam subjek sains. Okay, dalam matematik pun kita pun cakap kewujudan apa-apa yang penting yang berkait dengan Islam tu dalam matematik tu, ya. Contoh apa-apa nombor lah, nak bagi senang budak-budak ingat, kita dah ajar dia solat, ya. Kita dah ajar dia solat-solat fardu, solat-solat sunat, bacaan-bacaan dalam solat kita ajar. Tapi kadang-kadang dia lupa rakaatnya berapa. Jadi kita cakap apa nombor 2 ni? Remind you of what? Rakaat 2 macam rakaat 2 untuk subuh je teacher. Dia dah kait. So dia ingat value. Kenapa boleh kata rakaat? Sebab kita berdiri dan turun dan berdiri lagi sekali dan turun balik 2 kali. Itulah maksud 2 rakaat tu. Jadi dia tahu value dia dah, right? So dalam pada yang sama dia belajar nombor, dia ingat Islam. Dia ingat tentang Islam, right? And then nombor 1 is the most important. Ahadun, right? Allah Qul huwallahu ahad. So dia tahu number 1 ni apa? Allah is one, teacher. Allah is one. Itu samalah macam tu, kita masukkan tentang spiritual Islam tu dalam tu. Jadi setiap nombor tu dia ada kaitan yang berkenaan dengan Islam. Jadi budak-budak pun tahu. And then cakap macam especially bila kita keluar, kita akan partnerkan diorang. So you must remind your friend, kalau tak boleh cakap jerit-jerit, bising-bising tak boleh. So dah ada dah. Tok Mama dah ajar kan jangan jerit-jerit, nanti orang kita ganggu orang. Orang lain pun pergi melawat tempat, dia orang tak suka bising-bising. Tengok, baca, discuss sama-sama, right? You all pun kena buat macam tu. Discuss sama-sama, baca-baca. Kau tak faham, pergi kat teacher, jangan jerit teacher. Pergi kat teacher nak tengah sekejap, tolong kita. Tapi selalunya bila kita pergi ramai-ramai, teacher akan sama-sama dengan anak-anak dia, teacher explain. Kalau ada yang soalan tu, teacher berterus jawab. Tapi tak ada jerit-jerit. So dia orang pun faham.
Tapi yang menjerit tu ada. itulah. Itu biasa tu kita. Kan yang kakak-kakak, abang pun cakap kat adik-adik, jangan jerit-jerit. Kan dah ada dah nampak dah dia orang punya dia orang tahu adab dia orang kat luar macam mana. Macam itulah. So memang dalam ni sangat penting. Sebab apa? Keharmonian dalam tadika. Tadika ni bukan ni besar. Kecil dia. It's a double story house, right? And with 4 rooms. Bilik bawah tadi kat bawah tu untuk budak 4 tahun. Yang mana dia boleh berlari besar sikit. Yang lain-lain kat atas Rami. Jadi bila bilik kecil dah terkepung dalam tu berapa belas orang. So kalau kita menjerit-jerit, ada yang tak senang bila dengar jerit-jerit. So kita kena jaga hati orang juga. Itu penting dia. Hati cikgu pun kena jaga juga. Cikgu bukan selalu boleh dengar bising-bising. Dia pun nak ada ketenangan kat bahagian dalam telinga dengan otak dia. Jadi kanak-kanak anak-anak kena faham lah, kena tahu juga. Dan dalam masa yang sama, cikgu pun bukan boleh menjerit-jerit satu. Budak-budak tu semua boleh tahan bising. Not many, but usually alhamdulillah yang akan menjeritnya Tok Mama je lah. Aunty je lah. Bila budak-budak berkumpul nak balik, memang kecoh lah. Dia akan berkumpul dekat tangga ni. Yang nak balik tu kita asingkan kat tangga saja. Yang tak balik ni dia akan dalam bilik. Jadi hall bawah tu teacher nanti sapu, mop, get ready untuk letakkan cot untuk tidur. Jadi budak-budak nak balik kena duduk kat tangga, jangan bising-bising. Jadi sebab kadang-kadang bising sangat, itu suara Tok Mama je lah dia keluar. Teacher jarang jerit-jerit. Aunty je yang akan kena suara tu pun dah pesan dengan teacher juga. Kadang-kadang lah boleh kira seminggu ada sekali lah kot teacher punya suara kan. Mungkin masa tu Tok Mama tak sihat ke apa kan. Ada backup suara. Tapi memang penting benda-benda ni kita ajarkan pada budak-budak daripada kecil. Sebab apa? Sebelum dia dapat ilmu tu, adab datang dulu. Kan? Adab datang dulu. Adab tu bila dia punya kerohanian dia tu dah mantap, dah garap, akan cantik lagi dia punya adab. Betul? Macam itulah. Slowly kita integratekan dalam kita punya syllabus. Dalam semua subjek akan ada poster-poster yang teacher-teacher buat sebagai ABM pun dia akan integratekan. Dia akan memang dalam lesson plan akan ada satu kolom khas untuk I square factor dia orang tu. Untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam tu. Nilai-nilai Islam tu semuanya termasuklah sekali lah kerohanian dia, sekali dengan moral dia. Bahagian tu lah. Macam tu. Okey, soalan seterusnya yang ketiga, apakah kesan pengajaran dan pembelajaran dalam kerohanian dan moral dalam PAKK, dalam pendidikan awal kanak-kanak ni? Memang kita kalau boleh nak generasi akan datang, generasi sekarang, generasi aunty, generasi Cik Alia, semuanya akan datang dengan orang yang punya value adab yang sangat tinggi, right? I realize one thing, cabaran utama kita lepas PKP sebenarnya, anak-anak yang dalam PKP bila datang balik ke school, we found it so hard to control them. Very hard. They don't listen, they don't focus. Kalau bagi handphone anytime. In fact bila teacher tu pegang handphone, teacher apa tu teacher? Dia so engrossed dengan phone, sangat dengan gadget ni. And then Aunty dah bagi pesan awal tahun ni kita akan ada cabaran yang hebat sebab anak-anak yang masuk kali ni memang anak-anak yang 2 tahun PKP punya, yang mak ayah tak bagi keluar sebab takutkan kan. Jadi bila datang ni memang lain, kali ni memang lain. Kita nak kontrol dia punya disiplin tu ambil masa, subhanallah. Dulu dalam sebulan 2 dah nampak dah rhythm. Ini sampai 5 bulan 6 bulan pun tak nampak lagi. Duduk fikir sampai kita meeting kita cakap kita ada buat silap ke? Nanti kita sentiasa memperbaiki, tukar balik. Kita maintain apa yang kita ajar, cuma kita ambil cara lain sikit. And then sebab dulu kan tak boleh penjarakan, kena penjarakan. So dia orang tak kenal budak kelas ni, tak kenal budak kelas tu. Tak kenal. Betul, sampai dia orang tak kenal. Bila nak balik, teacher akan walkie-talkie. Hafiz, time to go home, baru dia keluar turun tangga turun. Semua yang dia kena classmate dia saja. Classmate dia saja. Jadi bila dia tengok
budak ni kelas mana? Dia tak tahu. Tak kenal. Tahu ni ada peluang lah dia orang nak kenal balik. Itu pun kita start lambat sikit, dalam bulan berapa? Bulan 5 baru kita kumpul balik. And then kumpul balik masa assembly. Tapi kita kekalkan mana yang kita belajar daripada zaman PKP, benda yang baik kita kekalkan. Macam makan dalam kelas, apa semua aktiviti by kelas. And then dah tak ada makan ramai-ramai. Tak ada dah. Tak ada. So masing-masing makan dalam kelas, teacher sanitize, bersih sendiri dalam kelas. And then tidur masih kita dulu semua tidur kat bawah, tapi nanti split kan, yang kat kelas atas tidur atas, yang kelas bawah ada 2 kelas kat bawah, yang tidur bawah. Kita buat macam tu. Jadi kurang sikit lah so far. Alhamdulillah tak ada major yang issues. Then cumanya yang tak bestnya, lepas cuti sekolah datang balik lah HFMD lah, measles lah, demam campak lah. Dulu tahun 2020, 2021, 2022 tak ada flu, case flu pun tak ada. Budak-budak punya kesihatan bagus. HFMD tak ada, measles tak ada, apa pun tak ada. But 2023 ni dah mula datang balik. Kita pernah ada satu kes, anak murid kita HFMD, 2 kes. Kalau ikut pejabat kesihatan daerah, kalau lepas 3 kes baru report. Anti dapat 1 kes pun anti dah report dah. Anti dah maklumkan pada dia orang, kita ada 1 kes macam ni. Kalau datang kes kedua, saya minta kerjasama pihak PKD datang buat lawatan. Tak payah buat lawatan, dia kata. Tak, I nak you datang. Takut. I nak supaya dia tengok kita buat ni betul tak. So I bagi tahu kat dia, sebenarnya I nak surat tu supaya nak cuci balik ni. Jadi bila bagi tahu kat teacher, kita ada surat untuk menutup sekolah 1 hari. Memang dia minta untuk buat spring cleaning lah, santai, semua barang-barang mainan kita basuh, Clorox kan, tak bagi main. Kalau dia nak main, dia orang punya barang mainan sendiri. Sebab budak 6 tahun dia ada dia punya little scientist kit, they can play their own. Cuma kelas 4 tahun ni aunty jaga sikit. Kalau ada mainan dia bawa sendiri. Kalau macam mainan kita ni, aunty tak pandai nak share. So cumanya tahun ni kita nampak 4 years kita kurang sikit dia punya motor skill, fine motor skill dia. Nak pegang pensel dia kurang sebab kita kurang bagi main. Satu disadvantage tak bagus juga tu. Jadi untuk tahun yang datang ni kita buat penambahbaikan, kita akan cari mainan yang khas untuk dia je. Kita akan beli box lah untuk individual. Still takut nak bagi kongsi, but they still need to play. Tapi mujur kita punya scientist kit kita ada benda-benda untuk dia main macam soft sand tu. Adalah benda-benda dia main memang untuk elok, tapi dia kena latih banyak lagi nak grade pencil. Kita kalah tahun ni, kita kalah dengan ni. Kalah, memang kalah sangat. Dalam masa yang sama kita nak ikut cara apa kerajaan nak buat penjarakan, jangan kongsi barang. Tapi itulah kita kalah sikit kan tu. And then I realise bila kita buat macam tu, dia tak belajar berkongsi. Kita kalah tu juga. Tentang apa ni moral dengan rohani tu dia kurang sikit. Betul. Aunty realise dia tahun ni dia susah sikit, dia tak pandai nak berkongsi, dia tak tahu nak main sama-sama. Dia like to quarrel. Tersentuh sikit, wah dia punya hangin lain macam. Dia tak bagi. So itu yang jadi masalah, kita nak panggil bagi kesan dia. Banyak kesan lah daripada zaman COVID tu. Very to me is very disadvantage to the child. So kesan dia tu lah ada dia punya apa ni orang kata sumbangan, faktor sumbangan daripada sekeliling, especially daripada PKP and COVID-19 tu kan. Lepas tu soalan keempat, apakah aktiviti yang dilakukan dalam kerohanian dan moral dalam PKK? Okay, right. Like I said just now, pagi-pagi kita ada buat taklim. Taklim tu cuma kita kita bukan pakai hadis. So dia cuma ambil, kita ada kitab hadis tu, so teacher akan baca the next hadis, dan baca dia punya tafsiran dia, right? Then
Satu lagi kita akan cakap about value, the moral value inside the class. Memang dalam lesson plan memang ada tu semua, dan dalam masa yang sama kita ajar solat. Masa solat tu kita akan ajar macam mana nak rapatkan saf, pasal apa kita kena rapat-rapat supaya kita nampak kita akrab. Dan barulah kita kekuatan kita ni kuat. Kalau datang orang-orang yang tak boleh nak cakap pasal kafir, dia tak faham lagi, right? Kalau orang jahat nak macam nak cari pasal ke dengan kita yang orang Islam, kita tak cari pasal macam mana yang dia buat. Kita handle dengan baik, jangan dengan bertumbuk. Jadi sama dengan friends kita, dia pun Islam, kamu pun Islam. Takkan dia tersentuh kamu nak tumbuk dia. Sakit ke dia sentuh tu? Sakit lah Tok Mama. Oh sakit, you have to tell your friend. Kenapa awak buat kuat-kuat kat tangan saya? Mungkin tak sedar. Oh sorry lah, saya tak sedar. Saya pusing cepat sangat terkena siku, dia kena siku. Memang sakit lah, tulang kan. Cepat-cepat kata sorry. Tapi dia tak sedar, dia tak nak fokus benda lain. Say sorry back. You don't have to hit him. You just tell him, why did you hit me? Kan budak tu tak sedar. So kadang-kadang benda tak sedar, jangan cepat nak marah. Yang penting kita kena cool. Yang penting tu marah tu lah, nak kena kontrol. Memang barat. The first few months tu memang how to say dia punya marah tu cepat marah dia. Tercuit kain tu terselat sikit, seluas dia punya marah. So kita nak kena tackle benda-benda tu. Kalau kita tak tackle, dia akan jadi satu penyakit yang teruk. Sampai ke besar. Betul. So slowly aunty pun nampak alhamdulillah tak ramai yang boleh mendengar, boleh mengikut arahan. Yang tak ramai tu pun bagi aunty tu kira satu problem jugalah. Bukan problem tu, satu challenge. Okay, problem tu terlalu negatif sangat kan. Jadi bila kita ajar dia ayat Quran, hafazan dengan niat, aunty selalu cakap niat budak-budak ni terang hati, lapang dada. Lapang dada tu penting. Kalau tak berlapang dada tu yang jadi macam tu. Sentiasa kita nak kena doakan berlapang dada tu penting. Jadi aktiviti lain juga tu solat, kita ada mengaji. Little Qori memang selalu hari-hari reading kita pun ada juga dalam buku-buku reading. Aunty tengok dalam buku Seri Cepat Baca ada cakap tentang ada adab juga, cakap pasal pergi masjid. Adam hendak ikut atuk pergi masjid. Kan atuk tanya betul ke nak pergi semua. Satu lagi cerita pasal kisah dalam buku bacaan tu, buku reading book. Dia masuk juga di tentang kerohanian dengan adab. And apart from that, yang mana yang berlaku tu kita settle, kita terus debat, kita settle dan kita cerita sikit, buat storytelling sikit. Macam tu. Kebanyakan topik-topik adat dalam kelas, teacher akan buat storytelling, kisah-kisah Nabi, right? Dan dia pun ada ambil juga perumpamaan yang berlaku dalam kelas antara friends. Dia ambil contoh supaya lebih jelas. And they keep on drilling about that lah inside the class. And then hari Jumaat is hari more on hafazan, bacaan and talking about diniyah. Hari Jumaat tu banyaklah nanti dengar teacher akan cakap pasal ni lah, rohani dengan adab tu. Aktiviti yang lain tu kita ikut satu program dia panggil Rumah Cahaya. Rumah Cahaya ni adalah aktiviti di mana kita akan berselawat untuk bina kasih sayang kita tu pada Rasulullah. Soalan yang terakhir, apakah cadangan guru untuk meningkatkan penerapan kerohanian dan moral dalam pendidikan awal kanak-kanak? Okey, aunty rasa aunty nak teruskan yang Rumah Cahaya tu. Kalau boleh setiap bulan. Kalau tak boleh mungkin 2 bulan sekali ke, kan. Sebab dia tak payah pakai modal pun. Cuma masa je. Kita ambil masa. Jadi kalau kita buat selalu, aunty rasa bagus. Dia basahkan bibir dia dengan bacaan selawat, kan. And itulah aunty cakap, kalau boleh apa yang dia dapat kat sekolah bawanya ke rumah. And then satu lagi, aunty dapat feedback daripada parents, hafazan yang kita buat, suruh
suruh anak-anak hafal surah, dia akan berhafaz kat rumah. Dia berhafaz kat rumah, adik dia yang dengar yang kecil-kecil tu sekali ikut. Sekali ikut. So okeylah. Kira tak seorang dapat, yang lain pun dapat. And then mak dia kata dengan saya sekali ulang kaji. Kan? Bagus sangat tu lah. Tu dari segi ayat Quran tu, aunty sekarang cakap satu hal, ayat Quran ni dia sebenarnya vitamin minda kita. Minda kita ni yang sihat, rohani kita sihat, jasad kita pun sihat. InsyaAllah dengan izin Allah, ayat Quran tu kita minta. Itu pasal aunty selalu cakap bila nak buat apa-apa, niatkan. Niatkan apa yang kita nak buat ni untuk nambah ilmu dia, untuk kebaikan diri sendiri, untuk jaga diri kita. Sebab kita baca dalam doa iftitah kita hari-hari, kita ikrar dengan Allah nak jaga diri kita, nak jaga jasad kita, kan? Tapi kalau kita sendiri tak jaga, macam mana? Jadi kita kena faham doa kita dulu, apa yang kita minta hari-hari sebelum kita mula baca Fatihah, right? Doa iftitah tu. Itu sebab tu penting. Jadi kalau boleh kita nak buat teruskan ni Rumah Cahaya, and then apa yang kita dah buat sekarang ni kita teruskan juga. Maybe kita nak tambahkan sikit lagi. Taklim dulu kita buat seminggu sekali. Mungkin taklim kita buat everyday. Setiap seorang teacher everyday bergilir hadis tu. And then sebab apa? Aunty realise bila budak tu tak faham apa teacher cakap, especially Arabic language, dia memang dia tak faham. Hadis pun bahasa dalam Arabic, right? Hadis Rasulullah kita. Jadi bila dia dia dengar ayat Quran, akan dia mula-mula dia akan bersembang. Tapi bila teacher mula dengan bacaan hadis tu, aunty dapat realise masa tu benda jatuh pun boleh dengar benda tu jatuh. Senyapnya dia orang. Aunty tak payah nak marah. Eyes on teacher, eyes on teacher, tak payah. Sebab apa? Benda tu benda baru. Jadi ayat dia tak faham. Bila teacher mula dengan tafsir, dia terus diam sampai teacher habis cakap, baru dia pun mula cakap balik. Dia tengok walaupun dia tak faham, tak penting. Yang penting tu taklim tu. Kita nak aura taklim tu dalam jiwa anak kita. Kita pun rasa tenang. Okay? For that 3 minit punya diam tu, aunty rasa itu satu nikmat lah. Allah bagi kat kita, kan. Rasa macam malaikat dah dengar sama-sama tau. Masa tu rasa macam tu. Sunyi dengar suara teacher aja. Teacher pun suara tak kuat. Dia alunan suara tu dia bagus lah dia. Jadi dia tarik perhatian. Kalau kadang-kadang bila kita nak panggil dan nak mengajar, kita nak kena suara kuat kan, nak tarik perhatian. Tapi masa tu tak perlu nanti tengok. Tak tahu kena buat ajaib Alright. And then satu lagi aunty rasa setia kawan tu. Bila kita ajar dia orang benda yang baik, tentang moral yang bagus, keadaan solat, bacaan solat dengan nyanyi-nyanyi lagu nasyid tu, berselawat, dia bina rohani budak tu jadi lagi tenang sikit tau. Dia tak bercelaru tau. Dia tak kecoh dalam tu. Dia tak tak bergaduh kat dalam jiwa dia. Dia pergi sekolah dengan tenang. Kalau tidak, mula-mula jiwa dia bergaduh. Nak mama dengan nak friend. Sekarang ni dia okey, dia boleh fokus dah. Dia dah tahu mama dia okey, tak ada apa-apa jadi kat mak dia. Mak dia pergi kerja, awak belajar, awak dengan friends. Kejap lagi awak boleh sama dengan mama. Tidak kalau mula-mula dia bergaduh. Dia jiwa dia tak tenang. Nak mama kan, dia tak tenang. Tapi later on kita nampak, kita dah masukkan slowly all this elemen-elemen Islamik ni. So alhamdulillah jiwa dia makin tenang. Dia tahu masa ni ialah masa dia dengan teacher, dengan friends. Lepas ni masa saya dengan mama dah. Okay? So dia dah tahu, dia dah pandai nak, kira dia tahu bawa diri dah lah. So kita rasa kita akan teruskan, sebab benda ni bukannya benda baru kita perkenalkan, except pada Rumah Cahaya daripada mula buka tadika. Okay? So kita akan teruskan balik, cuma kita akan lebihkan volume. Macam dulu seminggu sekali, kita akan lebihkan. Mungkin 3 kali seminggu, alternate days, Monday, Wednesday, Friday. Sebab dulu selalu buat Friday. More kita tambahkan lagi, InsyaAllah. Okay, sama-sama.